العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي آية أخرى قال الله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده صدق الله العظيم. Pertamanya marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada tengah hari yang penuh keberkatan ini dapat kita bertemu kembali dalam sesi tazkirah sebelum daripada solat Jumaat. Alhamdulillah aktiviti ini terhalang setahun yang lalu dan kita dapat mula balik menyebabkan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana ruang yang diberikan kepada kita. Dan sebab itulah tazkirah ini perlu diteruskan demi untuk menggerakkan seluruh umat Islam. Tak ada cara untuk menggerakkan umat Islam melainkan dengan menyampaikan perkara-perkara yang penting untuk mereka laksanakan. Islam sangat menitik beratkan soal penyampaian. Balighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Disuruh kepada kita untuk sampai. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, hendaklah kamu menyeru, mengajak kepada manusia itu dengan hikmah dan mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Ceritanya tak boleh tinggalkan nasihat yang baik kerana jiwa kita memerlukan makanan ini untuk terus bergerak dan bergerak. Sebab itulah kita lihat bahawa cabaran kita di luar sana terlampau sengit. Tak ada kaedah lain yang perlu kita lakukan melainkan kena gerakkan mood kita, kena gerakkan perasaan kita. Cara nak menggerakkannya itu adalah dengan mendengar nasihat, pandangan yang boleh menggerakkan manusia ke arah baik. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, hendaklah kamu sentiasa menasihati kepada perkara berkenaan dengan kebenaran dan menasihati tentang kesabaran. Kena cerita benda benar dan masa yang sama kena cerita kesabaran. Nak berjaya kena sabar, sebab jalannya ba'udat alaihimus syuqqah, berliku dan banyak dia punya jauh dia. Maka menyebabkan seorang itu perlu sentiasa sabar. Isbiru wasabiru warabitu. Nak sabar itu adalah perkara yang sangat besar di dalam Islam, kerana hanya dengan sabar sahaja dan meneruskan perjalanan Islam akan sampai ke destinasi dia. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita nak umat Islam bangkit kembali. Dan kita tahu bahawa nak bangkit itu bukan satu benda yang senang. Dia perlukan jihad, dia perlukan mujahadah. Sebab tu Allah perintahkan kita berjihad. Wajahidu fillahi haqqa jihadih, hendaklah kamu berjihad kepada Allah dengan sebenar-benar jihad. Jihad ni apa dia? Jihad ni untuk keselamatan kita. Kalau manusia itu sudah berhenti berjihad, mereka hanya hidup dalam kelompok tidak mau berjihad, mereka akan jadi masalah nanti, kerana orang lain akan mengambil kesempatan ke atas mereka. Sebab itulah
nilai yang mati daripada umat Islam kini adalah nilai jihad. Yang lain tu ada, tuan-tuan. Inilah juga perkara yang Barat ingin sangat Azhar ataupun Universiti Al-Azhar tarik keluar daripada mereka, iaitu jangan mengajar umat Islam tentang jihad. Jihad ini bukan tentang perperangan, tapi jihad ini adalah tentang mahu membangun, mahu ke depan, mahu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, mahu untuk bangun dan mahu mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin mendapat keampunan dengan duduk saja. La yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah. Tak sama orang yang duduk dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Tidak sama. Faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Allah memberikan kelebihan orang yang bergerak berjihad dengan orang yang duduk saja dengan nilai yang sangat besar, ajran azima, pahala yang sangat besar. Sebab itulah kita hari ini nak gerakkan balik. Kerana mungkin kita agak lemau sebab kita menghadapi Covid. Mungkin kita rasa bahawa aku dah tak mau buat apa-apa. Selagi hayat di kandung badan manusia Islam tidak boleh menafikan dan memadam jihad. Siapa yang tidak pernah bercita-cita untuk berjihad, maka orang itu tidak diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam hadis Nabi sebut, man mata walam yaghzu walam yuhaddith nafsahu bil ghazwi famata ala syu'batin minan nifaq. Siapa yang mati tidak pernah pergi berjihad, tidak pernah bercita-cita untuk berjihad, maka mati dia sebagai seorang munafik. Hanya munafik sahaja yang enggan berjihad. Sebab yang membezakan munafik dengan mukmin bukan kerana solat. Orang munafik juga solat. Orang munafik tidak mau berjihad. Orang Islam berjihad dan melakukan solat. Orang munafik melakukan puasa, tapi orang munafik enggan untuk berjihad, memperkemaskan apa yang terkandung dalam puasa itu untuk dikembangkan sebagai jihad. Sebab itulah Qardawi menyebut dengan satu ucapan, dalam musim Ramadan ini jangan hanya menjadi orang Ramadan, kun rabbaniyan walam takun ramadhaniyah. Jadilah orang-orang Rabbani dalam musim Ramadan ni, dan jangan jadi orang-orang Ramadaniyah, iaitu orang-orang yang menjadikan Ramadan sebagai satu bulan yang datang dan masuk kemudian tidak ada value. Kalau tidak, dia akan jadi macam yang hadis Nabi sebut, rubba min shaim laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa, tidak lebih puasanya hanya daripada berlapar dan dahaga semata-mata. Sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harus kita gerakkan kembali. Kalau kita mendirikan solat tapi jihad kita mati, maka kita tidak sampai ke destinasi yang telah diperintahkan Allah. Kalau kita puasa, kita tidak bangun berjihad, sedangkan puasa itu adalah preparation untuk seorang itu ada kehebatan. As-saumu junnatun, puasa ini adalah perisai. Sumu tasihu, puasalah kamu kerana kamu sihat, agar keluar daripada puasa nanti semangat untuk kita berjihad itu makin kuat. Mungkin timbul persoalan, orang kata jihad ni ustaz, kami takut sebab jihad ni adalah membunuh orang, jihad ni adalah menghancurkan pihak lain, jihad ini adalah mengambil senjata lalu menikam pihak musuh. Itu bukan jihad semata-mata. Jihad yang itu adalah jihad qitali. Kan kita sebut jihad ni ada beberapa perkara. Jihad qitali, jihad perang yang menggunakan persenjataan. Jihad lisani, jihad menggunakan lidah, bercakap perkara betul, mengajak orang supaya membangun. Jihad lisan juga adalah jihad yang benar. Jihad ta'limi, jihad belajar, jihad yang kena menadah kitab, kena buka buku untuk menjadi lebih baik. Jihad menambah ilmu pengetahuan agar upgrade manusia itu tidak tersekat di hanya satu level saja. Itu juga adalah jihad. Jihad iqtisadi, jihad ekonomi, itu juga adalah jihad. Dan jangan lupa jihad amali, jihad bekerja, nak pastikan muka bumi ini tidak berada di tangan orang lain, juga adalah jihad.
malanglah sebagai Muslim apabila dia percaya Islam agama yang hebat, tapi dia membiarkan orang lain menguasai muka bumi. Malanglah menjadi seorang Muslim yang dia tahu bahawa Islam memerintahkan dia menguasai, tapi dia membiarkan suasana dikuasai. Malanglah seorang Muslim yang menunggu-nunggu kemenangan tapi tidak mengusahakan kemenangan, seumpama kaum Nabi Musa yang menunggu kemenangan. Mereka memang tunggu kemenangan. Bila Musa kata masuklah ke daerah itu, udkhulu, masuklah ke daerah itu untuk kamu menang, untuk kamu dapat kuasa di situ, maka apa jawab kaum Musa kepada Musa? Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu dengan Tuhan kamu berjuang, kami menanti kemenangan di sini. Adakah itu yang harus kita nak? Sekadar menunggu kemenangan? Adakah itu yang kita nak? Sekadar menunggu Imam Mahdi? Adakah itu yang kita nak? Sekadar menunggu kedatangan Nabi Isa AS? Adakah itu yang kita nak? Menjadi penunggu-penunggu agama yang hanya menunggu, sedangkan Allah selalu memesan, siru ala barakatillah, berjalan mencari keredaan Allah, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, berjihad kamu menggunakan harta kamu di jalan Allah. Bahkan Allah tegur bagi siapa yang tunggu dan tidak bergerak, malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ilal ard. Apa kena kamu ni bila disuruh kepada kamu untuk berjihad di jalan Allah, kamu berdempek di atas muka bumi, menunggu-nunggu, tidak membuat apa-apa, terlekat di atas muka bumi. Percayalah, siapa yang lekat di tikar sejadah sahaja tapi tidak keluar berjihad, maka pahalanya tidak banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada satu tanggungjawab yang belum dia tunaikan, iaitu menegakkan kalimatullahil ulia, supaya kalimah Allah ni berada di tempat yang tertinggi. Ingatlah, bila kita tidak melakukan kerja-kerja itu, kita tak buat perkara-perkara tadi, kita nak jawab apa depan Allah Subhanahu wa taala esok? Adakah kita nak bawa balik amalan fardi kita, berjumpa dengan Allah? Ya Allah, ini puasa sunatku ya Allah, ini hajiku ya Allah, ini berkenaan dengan puasaku ya Allah. Allah pun bertanya, aina jihaduka? Mana jihad kamu? Aina, di mana kamu? Kamu buat apa? Menyebabkan ketika kamu beriman, dunia menjadi rosak. Ketika kamu menjadi orang soleh, dunia sedang diratah oleh musuh-musuh Islam. Ketika kamu menjadi orang-orang yang baik, dunia menjadi orang tidak baik. Dunia menjadi tempat kemungkaran. Mana kamu? Sedangkan kita tahu Allah memerintahkan kepada kita untuk sentiasa meletakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, untuk kita buat muka bumi ini supaya semua menjadi ma'ruf dan menghapuskan kemungkaran. Ingat, Islam berjalan kerana tangan orang Islam berusaha mengeluarkan kerosakan. Islam hanya akan berjaya didaulatkan bila insan yang bernama muslimin bangun menggerakkan Islam. Tidak ada sejarah Islam menang dengan nama Islam sendiri. Islam menang dengan orang Islam yang menggerakkan Islam. Kerana Islam itu adalah perkara yang diutuskan. Islam tidak dapat dilihat melainkan melalui cerminan orang Islam. Kalau orang Islam yang bawa Islam itu tidak berjihad, orang akan nampak Islam agama lemah. Apabila umat Islam itu tidak berusaha menguasai muka bumi, orang akan nampak Islam tu agama yang tidak kuat, agama yang tidak mampu menguasai. Kalau umat Islam hari ini tidak bekerja teguh untuk menguatkan income pendapatan mereka, penguasaan mereka, ekonomi mereka, milikan mereka, apa akan jadi tuan-tuan? Sebab tu hari ini tolong jangan asingkan. Saya telah berjuang lama bab ni, iaitu tolong jangan jadi orang-orang sekular. Saya selalu pesan kepada kita hari ini, sekular selalu diberikan tafsiran dan penakrifan apa dia? Sekular adalah memisahkan dunia, memisahkan agama daripada dunia, memisahkan agama daripada dunia. Orang sekular diklusterkan apabila mereka menolak akhirat, mengambil dunia. Itu dipanggil sekularism, pahaman sekular. Bagaimana pula orang yang menolak dunia, mengambil akhirat? Adakah itu tidak sekular? Mereka pulun pada soal ibadah, sembahyang, puasa, zakat, haji, tapi mereka sikit pun tak melihat dunia hari ini sedang diuruskan oleh orang tidak Islam. Bila orang tidak Islam menguruskan dunia, apa jadi pada makan dan minum kita? Baru ni saya sembang dengan satu orang
yang buat kapal. Tak silap saya dia ada puluhan biji kapal. Saya pergi ke company dia bagi tazkirah baru ni. Dia cerita bahawa, dia cerita di rumah dia lah, saya jumpa sebelum tu. Dia cerita bahawa hari ni kita nak marah orang tak boleh. Daging yang dibawa, daging import yang dibawa bercampur antara yang halal dengan tak halal. Saya kata tak boleh buat apa ke bang? Nak buat apa selagi orang Islam tidak buat, tak boleh buat apa. Kalau orang Islam buat baru boleh buat apa-apa. Kalau orang Islam tak buat, dia tak boleh buat apa-apa. Sebab mereka berfikir pasal ekonomi. Apa yang lebih ekonomi? Asingkan produk, letak daging halal di sini dan letak daging khinzir di sini, ataupun campurkan sekali, itu lagi ekonomi. Yang mana? Bila sampai di pusat pengagihan, baru diasingkan daging khinzir pergi ke bahagian tak Islam, daging-daging halal pergi ke bahagian orang Islam. Masa duduk dalam kontena itu dia bercampur, peluhnya bercampur, airnya bercampur, semua bercampur. Nak marah siapa? Kita pun geleng kepala, kita pun kata subhanallah, kita pun kata ya Allah bantu kami. Tapi apa usaha umat Islam? Tuan-tuan, apa kekuatan umat Islam? Apa yang umat Islam buat? Adakah sekadar Masya Allah, ya Allah bantulah kami, Masya Allah mereka telah nanya kami, ya Allah kami buat qunut nazilah, ya Allah semoga mereka hancur, ya Allah. Sedangkan tidak ada pergerakan. Ingat, saya baca balik syarat berdoa tuan-tuan. Ramai orang telah miss syarat ini. Berapa ramai yang mengangkat tangan berdoa pada Allah, ya Allah bagi kekuatan. Diajar waktu-waktu mustajab ketika berdoa. Doalah ketika nak berbuka, doalah ketika azan dan iqamah, doalah di waktu-waktu mustajab ini. Hai orang Islam, berdoalah di waktu mustajab ini. Tetapi adakah Allah mendengar doa itu? Sebab ada syarat doa itu yang harus ditunaikan, iaitu bila kita berdoa, dia punya partner dia, rakan kembarnya, perkara yang tak boleh tinggal adalah menyertakan doa itu dengan usaha. Bila kita kata ya Allah bagilah kebaikan padaku, keluar daripada doa, kita mesti mengusahakan kebaikan itu. Apabila kita berdoa ya Allah bagilah isteriku menjadi salihah, ya Allah, maka keluar daripada doa itu kita kena berusaha untuk mensalihahkan isteri kita, memberi panduan kepadanya, mengajar dia agama. Ya Allah, kau jadikanlah anak-anak aku penyejuk mata hatiku, jadikanlah mereka sebagai mata hatiku, ya Allah, qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Kau jadikanlah kepada orang beriman juga sebagai pemimpin yang soleh, ya Allah. Doa itu kalau tidak diterjemahkan dengan perbuatan, tidak diusahakan anak-anak tadi dengan kesolehan, tidak dihantar pusat pengajian agama, maka dia tidak akan menjadi apa-apa. Ingat cerita Nabi, cerita Saidina Umar Al-Khattab. Ada seorang bapa mai mengadu kat dia. Bapa tu mai kata, aku kena pukul dengan anakku pukul aku. Maka Umar kata, Masya Allah, daraba ibnu abah. Seorang anak memukul bapaknya. Zaman apa ini? Umar tidak terus kata, ya Allah, kau selamatkanlah zaman ini, ya Allah. Janganlah bagi ada cerita seorang anak memukul bapa, ya Allah. Bukan itu tindakan Umar. Umar bertindak. Apa Umar buat? Panggil anak kamu. Maka bila dipanggil anak, bila dipanggil si anak tadi jumpa dengan Sayyidina Umar. Bila jumpa dengan Sayyidina Umar, maka ditanya, kamu dulu sekolah mana, belajar mana, ada belajar agama tak? Dia kata, tak sempat wahai Umar, tak sempat wahai Amirul Mukminin. Aku memang sibuk jaga kambing, lembu dan kebau. Maknanya kerja kamu jaga kambing, lembu dan kebau, ya. Habis itu apa cara kamu? Saya ni selalu bawa kambing saya, belah kanan kambing, belah kiri ada lembu saya, ada unta lah semua. Tapi saya bawa naik hemar saya. Hemar saya ni bila tak mau jalan saya pukul, bila dia cakap banyak saya pukul, bila dia saya pukul dia. Oh, Umar kata, patutlah hang kena pukul. Dia kata pada bapa tadi, patutlah hang kena pukul. Pasal anak kamu tidak ada ilmu Islam, yang dia ada adalah ilmu haiwan. Bila nak settlekan masalah kambing tak mau berjalan, pukul. Bila nak settlekan masalah lembu tak mau berjalan, pukul. Bila nak settlekan masalah hemar yang tidak mau dengar cakap, pukul. Bila hemar tu bising, nak bagi dia berhenti bising, pukul. Bila kamu bising, anak kamu nampak kamu macam hemar, sebab yang dia ada adalah ilmu haiwan.
padanlah kamu kena pukul dengan anak kamu kerana kamu tidak pernah memberi tarbiyah Islam kepadanya. Tuan-tuan, berdoa tapi anak tidak belajar agama, berdoa tapi isteri tidak pernah diasuh dengan agama, berdoa minta dunia makin baik tapi tak pernah berusaha untuk memperbaiki dunia. Inilah penipuan yang selalu dilakukan oleh umat Islam kerana mereka ingat hanya waktu mustajab tempat berdoa, tapi syarat itu mereka tidak penuhi, tuan-tuan. Sebab itulah saya nak mengajak, mari kita kuatkan kekuatan kita, tuan-tuan. Kita ni terlampau kuat. Kita ni adalah, kalau diistilahkan sebagai gergasi yang masih ketiduran. Kuat, amal ibadahnya kuat, tapi masih ragu-ragu, dunia ini adakah aku nak ambil atau aku nak tinggalkan? Kerana ada ucapan-ucapan racun yang masuk ke dalam jiwa kita. Apakah ucapan racun yang masuk ke dalam jiwa kita? Dunia ni kalau pulun pun buat apa, kena tinggal juga. Itu ucapan racun. Jangan bagi racun itu menjadi pakaian kita. Saya bukan tak nak, Ustaz, kalau saya ambil banyak-banyak pun nanti soalan banyak di akhirat. Kalau dunia ni banyak, lambat masuk syurga, Ustaz. Saya tak nak lambat masuk syurga. Racun, tuan-tuan. Kenapa tuan tidak terlibat dengan urusan ni? Sudahlah, Ustaz, itu semua dunia yang nanti Allah tak hitung pun racun. Sedangkan yang dia buat itu akhirat. Dia terlupa nak convert. Hari ini tugas kita adalah tukar niat. Tukar niat, itu saja yang kita buat tu, jadikan akhirat. Saya kemarin pergi ke satu syarikat. Kebetulan abang yang syarikat ni memang duduk di section ni, tuan-tuan. Itu syarikat Pro Landscape. Saya pergi, tuan-tuan. Saya pergi ceramah tempat dia. Saya rasa happy sebab saya bertemu dengan syarikat orang Islam yang ada 100 pekerja, yang baru beli building baru, yang sudah tamat pembayaran building lama, yang sedang masuk pasaran Indonesia, hari ini tembus ke pasaran Afrika. Dia buat apa? Dia buat taman permainan. Tu yang kerja dia. Kerja dia, tang mana ada tapak taman permainan, dia akan bangunkan taman permainan. Dia tunjuk kepada saya tempat dia sedang R&D. Ini Ustaz, kita sedang R&D, nak keluarkan produk kita sendiri. Saya kata, Masya Allah bang, inilah jihad, ni kerja agama ni. Nampak tak? Tak ramai orang memberikan endorsement itu kerja agama. Tak ramai orang kata, Allah, ini jihad Syekh. Tak ramai kata, ya Allah, kalau Nabi tengok, Nabi suka dengan entah. Tak ada. Yang biasa kata, bagus, tapi semayang jangan lupa. Buat kerja, tapi semayang jangan lupa. Ni kerja ni, dunia ni, hati-hati. Nasihat yang tidak betul menyebabkan lahir pemikiran tidak betul. Sebenarnya orang perlukan pengiktirafan. Orang Islam perlukan pengiktirafan. Orang yang paling banyak mengiktiraf sahabat adalah Nabi SAW. Buat apa pun dia iktiraf, walaupun itu urusan dunia. Tuan-tuan, strategi perang ni kalau ikut dunia ke akhirat. Strategi perang ni dunia, tapi sebab dikenekkan dengan Islam, dia jadi akhirat. Bila dia jadi akhirat, tuan-tuan, Masya Allah, Nabi boleh kata Salman minna, Salman minna, Salman daripada kami. Tak, Nabi kata Salman min ali baiti, Salman adalah daripada keluargaku. Kerana Salman telah propose satu sistem yang orang Arab tak pernah tahu, iaitu gali parit dari segi peperangan. Sistem itu dia monopoli, dia asaskan, pioneernya adalah orang-orang Parsi, tuan-tuan. Nabi iktiraf bila ada orang buat satu benda yang boleh mengangkat Islam naik ke tempat yang tinggi. Nabi akan puji siapa yang buat satu benda yang menyebabkan Islam terletak di tempat yang tinggi, tuan-tuan. Jadi marilah, tuan-tuan, semua kerja itu jihad. Jangan tengok ibadah sahabat, tolong, tuan-tuan, jangan tengok ibadah sahabat semata-mata. Tengok kerja buat sahabat. Tengok Osman bin Affan beli telaga. Tengok Talha bin Ubaidillah menyiapkan perniagaan. Tengok Zubair bin Awam bawa balik barang dagangan. Tengok Abu Hurairah yang sibuk menghafal hadis supaya menjadi tradisi pada umat ini untuk boleh mengambil hadis yang betul. Tengok Ibnu Abbas yang cerdik dalam mengeluarkan hukum. Tengok urusan mereka dalam menjalankan dunia. Jangan tengok urusan mereka hanya beribadah sempurna, ibadah mahdah, ibadah semata-mata. Kombinasikan cerita antara ibadah dan juga berkenaan dengan pengurusan dunia sahabat. Tengok yang tu, baru nampak betapa realnya sahabat hidup. Tengok macam mana Amr al-As bertungkus lumus untuk mengalahkan tentera Rom yang menguasai negara Mesir, tuan-tuan.
Adakah kita tak boleh buat benda ni? Kita boleh. Kita bukan umat lemah. Kita masa 24 jam sama dengan para sahabat Nabi. Kita ditawarkan syurga sama dengan sahabat Nabi. Kita boleh duduk di tepi Nabi. Kan doa ketika tahlil yang kita baca selalu, ulaika ma'al ladzina an'ama Allah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Kan itu doa yang kita baca. Mereka duduk bersama dengan para nabi, para syuhada, para salihin, para siddiqin. Doa tu siapa? Doa tu kita. Doa untuk almarhum yang mati, agar mereka duduk tepi Nabi. Nak duduk level Nabi, mesti kerja macam Nabi. Nak duduk level siddiqin macam Abu Bakar, mesti kerja macam Abu Bakar. Mesti kerja macam para syuhada dan salihin. Barulah boleh mendapat keempat-empat tempat itu di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam. Jangan dibuai tidur, tuan-tuan. Jangan terasa lebih. Sebab ini ketakutan saya yang itu. Saya melihat dari segi big picture. Tolong hindarkan diri daripada beribadah hanya nampak di depan, tak nampak di sebalik ibadah. Tuan-tuan, orang putih selalu bagi perbandingan, jangan jadi macam keldai yang mengejar carrot, tuan-tuan. Dia dipamerkan carrot depannya, duduk tonggang atas belakang dia, dia kejar carrot itu. Dia tak nampak apa dah, dia nampak nak kejar carrot. Tuan-tuan, jangan hanya nampak sembahyang itu sembahyang. Sembahyang itu bukan untuk kumpul pahala semata-mata. Sembahyang itu untuk nampak big picture. Jadi kita orang bersedia menghadapi cabaran, tuan-tuan. Tak ada satu ibadah dalam Islam yang Allah berhentikan sekadar ibadah. Ibadah itu adalah tujuan untuk persediaan. Puasa, persediaan agar kamu emosi stabil, EQ kamu kuat, IQ kamu hebat. Berhadapan dengan 12 bulan yang lain, kamu lebih amanah, kamu lebih konsisten, kamu lebih mampu, kamu lebih berjemaah, kamu lebih kumpulkan kekuatan. Itu tujuan puasa. Kalau masuk puasa hanya alhamdulillah ya Allah, terima kasih kau bagi aku puasa, kemudian apa kesan? Tak ada kesan, macam biasa ya, kami tetap macam tu, tak bergerak mana-mana, maka Allah Subhanahu wa taala tak suka benda itu. Nabi pun tak sayang orang begitu. Yang Nabi sayang apa dia? Keluar daripada Ramadan, ada 3 kekuatan yang baru dibina oleh umat Islam. Keluar daripada Ramadan, banyak perkara baik telah berjaya dilakukan oleh umat Islam. Keluar daripada Ramadan, ada benda yang umat Islam telah buat untuk umat Islam menggunakan perkara tersebut, tuan-tuan. Hari ini saya sedang usahakan untuk melaksanakan satu perkara, tuan-tuan, iaitu saya sedang nak buat satu aplikasi, tuan-tuan. Ini saya sedang awal-awal. Kita telah cari developer nak buat application. Satu application ni kita nak buat, namanya Ustaz. Tujuannya kita nak kumpulkan para ustaz dalam tu yang boleh bagi motivasi, yang boleh boleh run ceramah yang baik, menyebabkan mereka boleh ajak orang ramai move forward. Sebab kita tak nak ceramah-ceramah tarik orang ke belakang, tak nak ceramah-ceramah yang move in circle, tak nak. Kita nak bila dia dengar saja, dia buka saja app tu, dia dengar saja ustaz, dia terus melompat, dia kata hayya alal falah, aku akan berjaya nanti. Maka saya sedang siapkan app itu, insya-Allah, tuan-tuan. Dulu saya pernah buat satu apps, tapi semasa itu saya tidak ada tujuan, saya kurang matlamat, maka app itu tidak dapat untuk saya teruskan. Hari ini saya siap pula satu apps lagi yang tujuannya adalah supaya para ustaz bagi motivasi pada orang, supaya anak muda yang tak sempat ataupun mereka memang jarang datang masjid dapat akses agama dengan betul. Mereka boleh bertanya ustaz direct di dalam tu, kerana ustaz tu akan memberikan solusi. Dan kami ustaz yang betul-betul move forward, ustaz yang move in circle, ustaz yang tarik ke belakang, minta maaf, mereka kena upgrade dulu baru kita akan panggil masuk, tuan-tuan. Ini baru kita buat tahap awal, insya-Allah lagi 7 bulan akan siap apps ini, insya-Allah. Doa-doakan. Cuma macam biasalah, saya perlukan dana as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang ada dana nak bagi supaya Islam nampak naik. Saya tawarkan pada tuan-tuan, tuan-tuan boleh mengambil zakat, tuan-tuan, sedekah, tuan-tuan, infak, tuan-tuan, memberikan kepada fakir miskin. Ya boleh, tak ada masalah. Itu tugas yang kita kena tunaikan. Tetapi tolong jangan lupa, ada satu asnaf fi sabilillah. Daripada 8 asnaf,
hanya satu asnaf saja yang jaga agama betul-betul, yang nak pastikan agama ni naik, yang tak mau agama ni ke belakang, iaitu asnaf fi sabilillah. Kalau tuan-tuan bagi kepada fakir miskin, dia berkaitan dengan pribadi dia. Kalau tuan-tuan bagi kepada orang berhutang, dia berkaitan dengan pribadi dia. Kalau tuan-tuan bagi kepada orang-orang lain daripada asnaf, mereka berkaitan nak keluar daripada masalah mereka. Tapi fi sabilillah bukan masalah pribadi, ini masalah Islam, tuan-tuan. Saya merayu minta semoga masalah Islam dapat kita bersamakan. Tuan-tuan akan jadi as-sabiqun al-awwalun yang bersama dengan saya untuk menyiapkan benda baik ni. Tuan-tuan pun kata, alah ustaz, nak saya buat apa? Tak payah buat app pun. Facebook dah ada, TikTok pun ustaz dah masuk hari ni, dah ada Instagram, dah ada YouTube. Tuan-tuan, benda itu out of control. Kita tak boleh kontrol pengisian dia. Kita boleh masuk pengisian, tapi setelah kita tengok ustaz, tolak bawah tu nampak Lady Gaga, tuan-tuan. Tolak bawah lagi tuan-tuan nampak Scorpion. Apa nama? Still Loving You, tuan-tuan. Tuan-tuan tolak bawah lagi, tuan-tuan akan nampak benda lain. Ustaz dah tah ke mana? Tapi kita nak satu tempat fokus, yang kalau nak agama di situ, nak agama di situ, nak Quran di situ. Tuan-tuan tolong bantu saya untuk bangunkan benda ni, insya-Allah. Kalau tuan-tuan nak tengok macam mana rupa apps yang kita nak buat itu, ada scan barcode di belakang sana, tuan-tuan. Dekat tengah masjid, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh scan barcode itu, tuan-tuan pergi ke landing page, nanti tuan-tuan tengok macam mana rupa pengisian yang kita akan buat dalam apps itu, insya-Allah. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan akan menguatkan dakwah ini. Saya nak berjalan dan saya nak tengok, mari kita sama-sama majukan Islam. Jangan serahkan Islam ini kepada orang lain. Dia adalah tanggungjawab kita untuk membangunkan. Kalau kita serahkan, sampai bila pun Islam tak akan ke mana-mana, tuan-tuan. Jom bersama saya, join saya di Telegram saya Ustaz Zul.id, Telegram saya, dan Facebook saya Ustaz Zul Pandan. Terima kasih kalau tuan-tuan sudah bersama. Gabungan Islam adalah beribadah dan kuasai dunia. Itu baru Islam. Kalau beribadah, dunia dikuasai oleh orang lain. Kalau masih tenang, ada masalah orang itu. Mari kita kombinasi ini, beribadah dan menguasai dunia kembali. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan sedih, jangan rasa terhina. Kalau kamu orang beriman, pasti kamu rasa kamu berada di atas, bukan kamu berada di bawah. Pastikan kita berada di atas dengan menguasai semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.